hadis qudsi juga bersama-sama yang dikasihi para pecinta ilmu, pecinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat tabiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniyati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi Jumaat yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada kita dan memberikan keizinan kepada kita untuk dapat duduk di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Meneruskan lagi, tadi kita kuliah tafsir ibu-ibu yang bersama dengan saya. Jadi untuk kali ini adalah kuliah hadis kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi muka surat yang ke-116. Kita akan sambung pada muka surat 116. Kita akan melihat kepada hadis yang keempat. InsyaAllah untuk hari ini kita akan selesaikan hadis yang keempat dan hadis yang kelima dalam bab kitab infak dan juga sedekah. Nanti kita masuk bab yang barulah. Okey. Baik, jadi hadis yang keempat adalah hadis berkaitan tentang sedekah sebelum kematian tiba. Okey. Sedekah sebelum kematian tiba. Diriwayatkan daripada Bus bin Jahash Al-Qurashi radhiyallahu an, beliau berkata, bazaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kaffih, iaitu Nabi meludah, bukan ludah macam kita itulah. Maksudnya mengeluarkan sedikit air liur baginda Nabi SAW tu di atas tapak tangan dia. Kemudian thumma wada'a usbu'ahu sababah. Lalu Nabi SAW mengambil jari telunjuk Nabi dan Nabi SAW letakkan di tempat kawasan ludah tu lah. Nabi dia buat macam tu. Okey. Kat sini menunjukkan kepada kita ni kalau minta maaf sebab lebih geli lah kan. Dia kalau bayangkan kahak ke apa ke, itu tak. Kita kena bayangkan seperti mana kita ni diciptakan daripada air mani, yang mana air mani ni adalah disebut sebagai satu nutfah. Nutfah ni macam satu perkara yang kecil. Kalau orang buat kajian moden, air mani ni sekali dilihat melalui alatan tu, tengok ribuan sperma berjalan menuju kepada ovum kan, sperma yang hidup. Jadi kita boleh bayangkanlah air ludah Nabi ni bukan banyak yang Nabi letak atas tapak tangan tu. Itu satu perbuatan yang keji dan perbuatan tu takkan dilakukan oleh para Nabi. Sebab para Nabi ni maksum. Dia terpelihara daripada sesuatu yang menjijikkan. Bukan sekadar terpelihara daripada dosa, tapi terpelihara daripada sesuatu yang menjijikkan. Dan ini pandangan para ulama.
Saya ambil contoh macam kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang selalu kita dengar Nabi Ayub ni dia dalam keadaan kesakitan, dalam keadaan tubuh dia ni berpenyakit, dihindari oleh manusia. Itu adalah satu pandangan yang salah dan tersasar. Sebab para nabi tu dia tak akan dalam keadaan macam tu. Sebab dia maksum. Maksum ni selalu kita terjemah terpelihara daripada dosa. Tapi maksum juga adalah terpelihara daripada keaiban. Perkara yang tak disukai oleh manusia, dia terpelihara. Nabi Ayub AS dia bukan dalam keadaan macam tu. Dalam keadaan manusia geli dengan dia. Manusia dalam keadaan tak nak dekati dia sebab penyakit yang terlalu teruk dan sebagainya. Tak macam tu. Samalah dengan perbuatan Nabi ni. Ludah ada kat situ bukanlah satu ludah yang macam kita ludah. Itu salah. Salah. Ludah Nabi tu adalah sebagai satu contoh dan air ludah tu bukanlah besar. Bukanlah besar sebab kita maklum bila Nabi SAW dia meludah tu, dia letakkan jari telunjuknya di atas air ludahnya itu bukanlah apa sebab Nabi nak datangkan contoh. Nabi kata apa? Anna tu'jizuni ibnu Adam. Kata Nabi SAW, Allah berfirman. Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bagaimana kamu boleh berlengah wahai manusia. Tu'jizuni. Bagaimana kamu boleh berlengah wahai manusia? Wa qad khalaqtuka min mithli hadha. Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan akulah yang menciptakan kamu adalah sebesar ini. Kan nampak? Sebesar ini. Air ludah tu untuk bayangkan kepada kita, iaitu macam mana manusia diciptakan. Saya bayangkan tadi macam kalau air mani tu sperma yang menembus ovum tu satu je. Jadi kecil sangat. Air ludah yang diludah oleh Nabi di tapak tangan tu bukan banyak. Bukan benda yang meloyakan, menggelikan. Tapi sebagai satu isyarat, sebagai satu keadaan nak tunjukkan manusia daripada kecil ni, benda kecil ni, lalu Allah Ta'ala jadikan manusia yang besar. Seperti mana hari inilah. Boleh buat itu, boleh buat ini, boleh makmurkan alam dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kata, tu'jizuni ibnu Adam. Apa yang buatkan kamu ni berlengah? Berlengah apa? Dalam hadis ini menyebutkan berlengah daripada keluarkan sedekah kamu. Kenapa kamu tak nak bersedekah ni? Transfer dalam bahasa kita lah. Transfer duit dunia kamu ni ke duit akhirat kamu ni. Apa yang buat kamu berlengah-lengah ni? Macam itulah. Dalam tafsiran kita yang minggu lalu, kenapa kamu tak nak menanam pokok-pokok yang subur ni? Sebab Allah Ta'ala membayangkan sedekah itu adalah seperti mana satu biji benih yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang subur kan. Jadi manusia suka kepada tumbuh-tumbuhan. Dia tanam, berhasil, keluar bunga, keluar buah-buahan, dia jadi excited. Manusia akan teruja. Kita istilahkan, dia addict lah. Kalau sekali tanam, tumbuh pokok, bertunas pula, keluar hasil. Manusia tak akan berhenti. Sepatutnya macam tu. Jadi Allah kata, kenapa kamu berlengah lagi? Kenapa tak nak bersedekah? Kenapa tak nak transfer duit ni? Pergi ke duit akhirat ni? Sedangkan aku ciptakan kamu daripada saiz ini. Okey. Fa idza balagat nafsuka hadhi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila bila Nabi sebut ini, fa idza balagat nafsuka hadhi, Nabi buat macam ni. Nanti nyawa kamu tu ada dekat sini. Nyawa kamu berada di halqum. Idza balagatil halqum. Nanti kalau nyawa kamu sampai ke sini, wa asyara ila khalqih. Okay, wa asyaira khalqi kulta atasaddaqu wa anna awanus sadaqah. Kata Nabi SAW, barulah kamu akan mengatakan, aku nak sedekah. Aku nak sedekah. Nyawa dekat sini baru nak kata, aku nak sedekah. Sedangkan, bilakah waktu untuknya bersedekah pada waktu itu? Maksudnya dah nyawa kat sini, bila lagi nak sedekah? Dah tak mampu dah, nak angkat tangan tak mampu. Nak angkat kaki pun tak mampu, nak angkat tubuh pun tak mampu sebab nyawa dekat sini. Yang berada di bawah tu semuanya dah kaku, semuanya dah keras, semuanya dah mati. Okey. Jadinya pertama tadi saya sebutkan air ludah Nabi tu bukan satu perbuatan yang menjijikkan lah. Sebab dia adalah air yang sedikit sahaja sebagai isyarat. Manusia diciptakan daripada benda kecil. Nabi nak tunjuk, kamu daripada ni je. Satu apa kita kata percikan air ludah yang sedikit tu kamu jadi macam ni. Jadi nanti kamu akan mati selepas itu. Jadi bila lagi kamu nak bersedekah? Kenapa kamu melengah-lengahkan sedekah kamu ni?
Itu persoalan yang Nabi SAW timbulkan. Okey, kenapa ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedekah ni menjadi keutamaan? Sedekah ni menjadi keutamaan. Dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita, sedekah ni bila manusia nak mati, manusia nak beramal dengan sedekah. Yang kedua, selepas manusia dah mati, manusia nak dihidupkan lalu dia nak sedekah. Dua kali Allah sebut. Nak tunjukkan sedekah ni benda yang sangat-sangat penting. Dia nak mati, nyawa dekat sini, dia kata, ya Allah kalau boleh aku nak sedekah. Kedua, dia dah mati dah. Dia kata, ya Allah kalau aku hidup balik aku nak sedekah. Dekat mana dalilnya? Pertama, ibu-ibu tengok dalam surah Al-Munafiqun. Saya majak surah Al-Munafiqun. Kalau ibu-ibu yang buka Quran, muka surat apa? Saya perasan hari ni mesti Kak Azrina tak ada ni. Tak ada Ustaz, bermusafir. Musafir. Cuti. Kak Azrina dia suka musafir Family day. Jumaat je. Kak Azrina dia memang suka musafir hari Jumaat je. Yeza. Tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Okey. Asal hari Jumaat je, kadang musafir Okey. Kak Azrina dia duduk mana? Perak? Ada dekat dengan rumah saya Ustaz. Oh, ya ke? Saya ada Okey. family day dia. Oh, family day. Okey. Ha. Baik, ibu-ibu tengok dalam surah Al-Munafiqun. Okey, ibu-ibu tengok pada ayat yang ke-9. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah kamu melakukan kelalaian. Ini sama ayat dengan perkataan alhaakumut takatsur. Alhaakum. Itu kan? Alhaakumut takatsur. Kamu dilalaikan dengan bermegah-megah apa yang kamu ada. Ada harta megah, ada rumah megah, ada kereta megah, ada jawatan megah. Allah kata jangan kamu bermegah-megah sampai kemegahan itu melalaikan kamu. Ayat yang sama juga Allah kata la tulhikum. Jangan kamu dilalaikan. Dengan apa? Amwalukum wala auladukum. Harta kamu dan juga anak-anak kamu. Lalu Allah kata an-zikrillah, daripada mengingati Allah. Maksudnya apa dekat sini ibu? Allah Ta'ala nak bagi tahu pada orang mukmin, harta tak salah, anak tak salah. Tak salah. Tetapi dia ada had dia. Dia ada batasan dia. Harta nak kumpul, boleh. Harta tu nak dicari, boleh. Anak tu nak disayangi, boleh. Tapi ada had dia. Jangan sampai kamu lalai mengingati Allah. Yang itu sentiasa kita ingat pada kita. Okey. Dia ada beberapa tahap lah. Jangan sampai kita cari harta ni melalaikan kita daripada anak, itu satu perkara. Betul tak? Ada orang dia cari harta, saya nak cari harta ni sebab saya nak bahagiakan keluarga saya. Jadi dia cari harta tu sampai dia terlupa bahagiakan anak isteri dia. Niat dia, saya cari harta, cari duit ni nak bahagiakan anak isteri. Tapi kerana teruk dia cari duit sampai dia terlupa nak bahagiakan anak isteri. Anak isteri ditinggalkan, anak isteri dibiarkan. Apa matlamat saya sebenarnya cari harta? Benda tu kita kena sentiasa break. Kena break. Kena ingat balik. Saya cari harta ni untuk bahagiakan anak isteri. Tapi sekarang saya bekerja mengabaikan anak isteri. Anak isteri tak bahagia dah. Anak isteri saya tak bahagia dah. Betul ke saya buat? Benda tu kena break. Dan nak bahagiakan anak isteri pula, jangan sampai melupakan Allah Ta'ala. Anak-anak itu, anak-anak ini, dia raikan semua yang anak dia nak sampai dia mengabaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang dia cari harta sampai lupakan Allah. Dia dah terlebih daripada batasan. Halal ke, haram ke, perkara syubhah, dia tak peduli dah. Yang penting harta. Saya nak harta saya. Sampai dia melupakan Allah Ta'ala. Dia sayangi anak dia sampai dia melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini adalah perkara yang Allah ingatkan kepada kita. Ada hadnya. Kenapa dua perkara ni, harta dan anak ni, jangan sampai melupakan Allah Ta'ala? Saya ulangi lagi sekali minggu lepas.
Sebab dua perkara ni adalah dicagarkan, digantikan dengan usia kita. Digantikan dengan usia kita. Kita nak dapat harta, kita kena korbankan usia kita. Melalui kerja kita, usaha kita, betul? Kita dapat harta. Sebab itu kita sayang harta kita. Manakala anak kita pun kita gantikan dengan usia kita. Sebab anak ni adalah sampai bila-bila kita akan bersama dengan dia. Kita korbankan masa kita selama-lamanya untuk dia. Sebab itu kasih sayang kita pada mereka ni tak sama. Okay? Dia luar biasa daripada harta-harta yang lain. Sebab dia digantikan dengan usia saya. Okay. Jadi Allah kata, dua benda ni jangan sampai, batasan dia jangan sampai kamu lupakan Allah Ta'ala. Ada had dia. Lalu kata Allah Ta'ala, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ. Siapa yang buat macam tu, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Sebenarnya dia orang yang paling rugi. Sebab bila manusia ada harta banyak, bila manusia ada anak-anak banyak, dia rasa dia beruntung. Tapi sebenarnya kalau dia melupakan Allah Ta'ala, dia rugi. Dia rugi. Dua benda ni, dia signifikan lah. Orang dulu dia suka kumpul anak ramai-ramai sebab dia nak bagi tahu dia ada keturunan ramai. Orang hari ni, mungkin dia tak ada keturunan banyak. Tak nak anak keturunan banyak, sikit-sikit pun tak apa. Tapi dia tetap berbangga dengan anak-anak dia. Contohnya macam mana? Biasa kan masyarakat kita cerita pada kawan-kawan, anak saya belajar kat universiti tau, overseas lagi. Jadikan anak-anak dia sebagai satu kebanggaan untuk dia. Anak saya dapat 5A. Anak saya ni dia kerja di Kuala Lumpur. Anak saya di jawatan ni. Nampak? Benda tu sama je. Cuma cara kita berbangga tu lain, berbeza-beza. Tapi sama je. Harta, anak-anak sama je. Jadi Allah kata jangan sampai anak dan harta tu melalaikan kamu daripada Allah. Kalau kamu buat juga, Allah jamin khasirin. Kamu rugi. Sangat rugi. Okay, ni Allah Ta'ala sebut rugi ni Allah Ta'ala sebut ni. Masa depan dunia, masa depan akhirat, habis. Rugi, kamu rugi, takkan untung pun. Okay, lalu Allah Ta'ala sambung lagi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl. Dan belanjalah. Belanjakan, infak. Ingat infak, iaitu kamu belanjakan harta kamu. Harta yang kamu miliki itu mimma razaqnakum, sebahagian daripada rezeki kamu. Okey, sebelum tu saya nak tanya lagi sekali. Ibu-ibu dapat beza? Apa beza infak dan apa beza sedekah? Ada beza? Ada Ustaz. Ada kan? Ada beza Infak kita belanjakan harta kita kepada yang berhajat. Sedekah, zakat wajib. Yang sedekah sunat. Itu sedekah. Okay. Ada beza antara infak dan juga sedekah. Infak ni kita belanjakan harta kita pada orang yang kita sebut orang yang meminta lah, orang yang berhajat. Manakala sedekah ada dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Okay, sedekah wajib ni zakat, nafkah kita berikan kepada orang yang memerlukanlah tanggungan-tanggungan kita. Okay. Bila Allah Ta'ala sebut infak, Allah kata belanjakan harta kamu ni, beri pada orang yang berhajat hanya sebahagian. Perhatikan perkataan min dekat sini, sebahagian. Okay, bukan seluruhnya, sebahagian. Maksudnya apa? Kamu dah jalankan tanggungjawab kamu, nafkah kamu, apa segalanya, ada lebihan, baru bawa keluar dan belanjakan. Jangan kita belanja tu sampai kita mengabaikan tanggungjawab kita. Benda tu paling penting. Buat perkara yang sunat, abaikan yang wajib. Boleh ke? Ibu-ibu solat sunat, solat tahajud, solat qiyamul lail, buat itu ini, subuh tak buat. Boleh ke? Kita tengok tak kena ni. Macam itulah orang yang berinfak ni tapi dia melupakan tanggungjawab dia. Itu tak boleh. Okey, jadi Allah sebut situ. Sebahagian daripada rezeki kamu tu baru kamu infak. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang itu daripada kamu sampai ke ajal maut dia. Okey, waktu dia dah saat sakarat ni. Okey, kenapa waktu kematian disebut sebagai sakarat? Sakarat. Sakarat ni adalah benda yang memabukkan. Mabuk ni maksudnya dia dah tak sedar dah. Benda yang tak sedar. Mabuk Sakar ni maksudnya benda yang memabukkan. Kematian tu memabukkan, bukan dia mabuk layan, tak. Mabuk kat itu dia dah tak sedar. Luar daripada kawalan dia dah. Kita mungkin hari ni sihat kita tu. Nanti saya kalau nak meninggal tu saya nak mengucap, saya nak solat,
benda tu luar kawalan. Dia berlaku dengan habit kita. Habit kita luar daripada kawalan kita. Okey. Jadi dalam keadaan kita sakarat tu, fayaqulu, maka mereka ni akan berkata. Mereka akan berkata. Okey, tengok perkataan fayaqulu ni Allah sebut dalam bentuk fi'lul mudhari'. Kata kerja present tense. Maksudnya benda yang sedang berlaku dan akan berlaku. Artinya ini bukan cerita orang dulu ni ibu. Ni cerita orang sekarang dan orang akan datang. Generasi ni akan berulang buat benda ni. Dia kata apa? Rabbi, wahai Tuhanku. Ini waktu dia sakarat Laula akhartani. Alangkah baiknya lah. Akhartani, kalau kau undur sedikit atau lewatkan sedikit untuk aku ila ajalin qarib, iaitu kedatangan ajal yang dah semakin hampir ni. Ni dalam keadaan macam mana dia tahu ajal? Sebab dia dah waktu tu, dia dalam keadaan sakarat dah. Waktu tu lah dia minta pada Allah, boleh tak tunda sikit, lewatkan sikit. Saya nak ambil masa yang ni, yang ada ni untuk apa? Iaitu fa-as-saddaqa, untuk saya bersedekah. Allah sebut dengan huruf fa kat sini. Nampak huruf fa? Kalau ibu-ibu selalu ikut saya punya kuliah, tadabbur tafsir ni, saya selalu sebut fa ni adalah fa'ful ataf. Dia merujuk pada perbuatan segera. Kan Allah perintah pada iblis kan, sujud pada Adam. Allah perintah pada iblis dan malaikat. Kita baca kitab Qasasul Anbiya kan. Allah kata apa? Fasjud kan. Fasjud. Apa Allah kata? Fasajadu kan. Maka malaikat segera bersujud. Fa tu menunjukkan dia segera. Perintah terus buat. Jadi dia minta kalau Allah tangguhkan dia kejap sikit je. Sedetik, sesaat, seminit, fa as-saddaqa. Dia janji dengan Allah Ta'ala serta-merta dia nak pergi bersedekah. Wa akum minas salihin. Sebab aku ini adalah orang daripada yang kalangan orang yang saleh. Aku nak jadi orang saleh ni. Nak tunjukkan. Baik, kenapa manusia tak nak beribadah yang lain? Dia nak sedekah. Dia tak kata dia nak solat. Dia tak kata dia nak puasa. Sebab semua ibadah-ibadah tu adalah bertempoh. Memerlukan tempoh. Kan? Nak solat kena ada wuduk, nak itu. Sedekah ni adalah perbuatan yang kita boleh kata spontaneous lah. Ambil duit keluar terus je, serta-merta. Dan dia punya impak kesan ibadah tu luar biasa. Kalau puasa, gandaan dia kita tahu dah. Quran kita tahu dah. Solat jamaah kita tahu dah. Benda nak buat ambil masa, ganjaran kita dah boleh agak. Tapi sedekah tak. Dia buat serta-merta, tak bertempoh, buatlah. Tapi dia punya kesan pahala dia luar biasa. Impak dia luar biasa. Dia boleh bertambah-tambah. Jadi sebab itu, manusia dalam keadaan sakarat tu dia kata kalau boleh aku nak sedekah. Di sini para ulama mufassir kata apa? Ini antaranya Al-Maraghi, ulama tafsir. Dia buat huraian yang berbeza. Bila manusia dalam keadaan sakarat tu, dia dah tak fikir dah. Macam kita sekarang, kita sihat, kita dah fikir kan. Anak saya ni, saya nak bagi dia kereta. Anak yang ni nak bagi rumah. Tanah ni dia kira-kira nak bagi anak. Tapi bila dia sakarat, dia dah tak fikir dah untuk keluarga dia. Sebab apa? Dia fikir untuk diri dia sebenarnya. Apa yang saya nak bawa ke sana? Dia fikir tentang diri dia. Dia bukan fikir lagi dah tentang anak dia ke tak. Apa yang saya nak bawa ke sana? Yang itu yang paling dia bimbangkan. Bahkan manusia ni dia dah tak bimbang dah pasal anak-anak dia. Kenapa? Dia tahu setiap anak-anak ni ada rezeki yang telah Allah tetapkan. Yalah, setiap makhluk yang Allah lahirkan, utuskan, semua dah ditetapkan rezeki. Bahkan rezeki yang kita tinggalkan pula belum tentu jadi kebaikan kepada anak, belum tentu lagi. Sebab itu hanya tinggalkan apa yang keperluan sahaja. Sebab itu kita tengok amalan Nabi, para sahabat, dia tak meninggalkan harta yang banyak-banyak. Tapi apa yang menjadi keperluan sahaja. Dia tak menjadikan saya beli rumah ni untuk anak saya tau. Sebab anak saya nanti dia besar, dah ada boleh duduk rumah ni. Siapa tahu anak tu duduk rumah tu? Siapa tahu? Tak ada orang boleh tahu kan? Tak boleh jangka, benda tu tak boleh berlaku. Kita tak pasti lagi. Kalau anak tu duduk situ pun, boleh jadi rumah tu dah tak sekukuh, tak seelok seperti rumah yang kita beli pada waktu ini. Dah bertahun-tahun kan anak tu.
Jadi sebab itu Allah Ta'ala sebut dekat sini. Tafsir Marwazi kata apa? Manusia ketika itu dia fikir, sebenarnya harta tu bukan untuk ditinggalkan. Harta tu adalah untuk dijadikan manfaat, dibelanjakan. Jadi waktu dia sakarat dia tak fikir dah. Yang penting adalah diri dia. Saya perlu belanjakan dan saya perlu dapat hasil manfaat daripada harta yang saya cari untuk kehidupan akhirat. Sebab itu Allah highlight kan, waktu manusia sedang keadaan sakarat, dia nak bersedekah. Okey, ini dalil yang pertama. Berkaitan tentang orang yang dalam keadaan sakarat, dia nak bersedekah. Dalil yang kedua. Okay. Dalil yang kedua, ibu-ibu boleh tengok melalui iaitu surah As-Sajdah. Saya cek. Surah As-Sajdah. Ni ibu-ibu yang pagi tadi solat sujud sajadah dibaca oleh imam tadi. Surah 32 pergi kepada ayat yang Okey, kita lihat pada ayat yang ke-12. Iaitu mereka mengatakan walau tara idzil mujrimun, maka dalam keadaan di hari akhirat nanti dah manusia dah mati dah. Ibu-ibu kata ayat sebelah ni manusia Allah matikan. Ayat 12 manusia dah di hari akhirat dan mereka sedang menyaksikan azab. Sebab itu Allah sebut perkataan tara, dia tengok dengan mata dia. Ni adalah ainul yakin. Dia bukan lagi ilmul yakin. Dia dah ainul yakin, dah tengok dengan mata dia dah. Iaitu idzil mujrimun, apabila orang-orang yang melakukan dosa. Orang melakukan dosa ni adalah orang kafir dan juga orang mukmin yang melakukan kesalahan. Ingat orang mukmin ni dia mukallaf, dia menanggung dosa dan pahala. Jadi Allah sebut al-mujrimun, orang-orang yang melakukan dosa ni. Nakisu, dia akan tundukkan kepala dia. Ru'usihim, tundukkan kepala dia. Inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Dalam keadaan malu, hina, dia rasa salah. Macam seorang anak lah, tunduk je depan kepala. Kalau ayah dia marah dia, tunduk. Lalu kata Allah Ta'ala, al-mujrimun ini, orang yang melakukan dosa ni akan bercakap di hadapan Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami. Absarna, kami dah nampak dah. Kami dah nampak. Dekat sini Allah gunakan perkataan nampak ni absarna, dia lihat dengan mata hati dia. Dia lihat dengan mata hati. Allah tak kata dia melihat dengan mata dia, tapi dekat mata hati. Sebab apa? Dia bukan sekadar melihat azab tu dengan mata, mana syurga, mana neraka, mana titian sirat, mana mizan. Dia bukan sekadar dia lihat dengan mata, tapi dia telah meyakini dengan hati dia. Absar dah. Saya lihat dan saya yakin sungguh. Saya lihat dan saya yakin. Sebab kalau lihat dengan mata ni, mata nampak. Kita kan Allah Ta'ala sebut sab'as samawatin tibaqa ma tara fil khalqir rahman. Allah baca dalam surah Al-Mulk kan. Kamu tengok langit yang diciptakan oleh Allah Ar-Rahman. Berapa ramai manusia tengok langit, tapi dia meyakini tak Tuhan yang ciptakan? Dia tengok langit, tengok je, tapi dia tak meyakini. Sebab dia hanya tengok dengan mata je. Dia nampak langit ni besar, langit ni hebat, tapi dia tak imani. Jadi bezanya dekat ayat ini, orang yang beriman ni pula, ataupun sesiapa yang berada di hari akhirat, semuanya dia tengok azab dengan mata dia dan dia yakin dengan iman dia. Sebab itu dia melihat dengan mata hati dia. Absarna. Aku lihat dengan mata aku ni. Semua yang disebutkan dulu dalam Quran, semua aku dah nampak. Nyata dah. Ainul yakin. Dalam masa sama, aku dah meyakini dengan hati aku dia ni. Wasami'na. Dan aku dah dengar dah jeritan-jeritan suara-suara penghuni neraka ni. Yang masuk dalam neraka menjerit melolong. Yang dibakar menjerit melolong. Yang masuk dalam syurga dengar suara mereka bergembira. Aku dengar sungguh. Sami'na, dengar dengan nyata. Lalu apa yang mereka minta? Farji'na na'mal salihah. Ya Allah, tolong kembalikan kami ke dunia. Nampak ni? Farji'na. Tolong kembalikan kami dekat dunia. Na'mal salihah. Sebab kami nak buat amal soleh. Dia minta, tolong bagi kami kejap tak? Boleh tak balik ke dunia? Kami nak beramal soleh. Dekat situ, kembali nak beramal soleh, apa dia nak buat? Dia nak sedekah. Tadi dia nak sedekah sebelum sakarat. Lalu dia nak sedekah waktu dah di hari kematian dah. Dia di hari akhirat dah.
Ini penyesalan yang tak berguna lagi lah. Tapi kita boleh nampak kan ibu-ibu, orang yang menyesal macam ni, macam mana keadaan dia, macam dia sesal sungguh lah. Macam benda kita rasa ralat tau, kita rasa ralat. Ish, kalau saya tahulah, saya buat dah. Kita cakap ulang-ulang benda tu. Ya Allah, bukan saya tak ada harta, saya ada, tapi macam ralat sungguh lah saya. Ralat sungguh lah. Benda tu Allah nak bagi tahu, manusia akan sesal sungguh. Sebab itu hadis yang kita baca ni ibu-ibu. Allah Ta'ala tanya pada manusia, anna tu'jizuni ibnu Adam. Hei manusia, apa yang kamu nak lengah-lengah lagi ni? Apa yang membuatkan kamu berlengah-lengah? Pergilah transfer duit kamu tu daripada duit dunia jadi duit akhirat. Pergi transfer. Apa yang kamu tangguh-tangguh lagi ni? Rugi tau, rugi. Macam tu Allah Ta'ala nak sampaikan. Sebab manusia akan ralat sungguh. Dia akan rasa, ya Allah, ruginya lah. Yang Allah Ta'ala sebut tadi kan, dia akan jadi al-khasirun, orang yang betul-betul rugi. Dunia rugi, akhirat rugi. Okay? Dia ulang-ulang percakapan dia, ya Allah, kalau aku ni aku nak sedekah ni. Kalau aku ni nak sedekah ni. Sebab duitnya ada, rezekinya ada. Bukan tak ada, duitnya ada, rezekinya ada. Tapi dia tak beri. Sebab itu dia ralat. Sebab itu dia nak minta pada Allah Ta'ala. Lalu Allah kata apa? Tengok ayat ni. Inna mungkin. Sebab sekarang ni baru kami dah jadi orang yang yakin. Baru nak yakin. Baru nampak apa yang disebut dalam Quran, apa yang disebut dalam hadis itu adalah perkara yang benar. Tapi dah terlambat dah. Lalu Allah Ta'ala sebut lagi. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Ini Allah sebut ni. Allah jawab bila diminta pada Allah macam tu, Allah kata, kalau kami ni nak beri hidayah, hudaha, kalau kami nak beri hidayah pada seluruh manusia, semua beriman, semua beramal soleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab aku Tuhan, aku boleh buat apa sahaja. Memang aku boleh buat. Aku nak beri hidayah semua pada manusia. Aku nak masukkan manusia dalam syurga. Semua boleh. Sebab aku Tuhan, pemilik Al-Jabbar. Akulah Tuhan yang Maha Perkasa, boleh buat apa sahaja. Tapi Allah kata apa? Walakin haqqal qawlu minni. Akan tetapi. Kat situ Allah letakkan tetapi haqqal qawlu minni. Aku sendiri yang berkehendak. La amla'anna jahannam. Ingin memasukkan neraka jahanam ni, nak memenuhkan neraka jahanam ini minal jin nati wan nasi ajmain. Daripada kalangan jin dan juga daripada kalangan manusia. Ini jawapan yang sangat pedih. Allah Ta'ala yang akan jawab begitu. Kamu sendiri yang memilih untuk melakukan amal-amal tersebut. Jadi terpulanglah kepada kamu untuk bersedekah masa hidup dulu ataupun tidak. Sebab semuanya akan kembali kepada kamu sendiri. Allah Ta'ala sebut. Sebab aku ciptakan manusia ni dan aku ciptakan juga syurga dan neraka. Jadi kita fikir-fikirkanlah ni antara ayat yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita penyesalan demi penyesalan manusia. Dia rasa ralat tak dapat beramal soleh. Khususnya iaitu dalam bab sedekah. Benda ibadah yang paling mudah untuk dilakukan. Tetapi ditinggalkan. Jadi ralat kepada manusia. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah bincang banyak ayat berkaitan tentang sedekah ni, dah masuk hadis yang keempat, banyak bincang tentang sedekah ni. Tapi saya nak sebutkan pada ibu-ibu, bila ramai orang yang bersedekah, kena ingat satu perkara. Bila banyak orang yang keluar bersedekah, kita sebagai manusia ni jangan ambil kesempatan kepada orang yang nak keluar sedekah. Yalah, bila kita baca hadis-hadis ni kan, Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut, pergilah bersedekah, pergilah berinfak. Mesti dalam kalangan manusia ni akan cuba ambil kesempatan. Ramai-ramai orang sedekah, siapa yang nak terima pula? Dia fikir macam tu. Akhirnya, okeylah, saya nak buat kerjaya. Kerjaya saya adalah meminta-minta. Saya tak nak kerja saya lah penerima. Ramai orang nak sedekah kan? Dia ni teruja nak sedekah, dia ni nak sedekah. Okey, saya penerima. Di sini Nabi tunjukkan kepada kita, orang mukmin digalakkan untuk bersedekah. Tapi dalam masa yang sama, orang mukmin juga diingatkan jangan ambil kesempatan. Orang mukmin diingatkan jangan mengambil kesempatan.
Apa dalilnya ibu-ibu dan rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala? Di dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada banyak yang Nabi sebut. Namun antara yang baginda Nabi SAW sebut ada dua perkara. Okay. Antara yang baginda Nabi SAW sebut adalah dua perkara. Apa dia? Ya, Okey. Di dalam hadis Nabi SAW yang pertama, hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dalam riwayat Al-Imam Baihaqi. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Baihaqi, iaitu hadis yang baginda Nabi SAW sebutkan. Kata Nabi SAW daripada Abu Hurairah. Nabi kata apa? Man talabad dunya halalan. Sesiapa yang mencari rezeki dunia dengan rezeki yang halal lah, rezeki halal. Tapi dengan cara apa? Istighfafan anil mas'alah. Dia nak cari rezeki yang halal, lalu Nabi SAW kata apa? Minta jauhkanlah dirinya daripada suka meminta-minta. Nabi kata jangan. Kan? Kalau dia nak cari rezeki yang halal, tolong jangan meminta-minta. Sebab mindset manusia ni, bila dia minta rezeki, orang bagi, ni duit halal lah. Ni duit halal. Betul tak? Duit halal kan? Ke duit haram? Saya tak rompak. Saya minta aje. Okay? Saya accident. Saya tak nak keluarkan duit belanja saya. Jadi saya minta lah sumbangan. Ada ibu-ibu yang boleh buat sumbangan kat saya tak? Saya nak belanja dapur ni. Ada tak ibu-ibu yang boleh top up saya punya belanja dapur, boleh ke tak? Kita nak minta je. Minta. Saya nak pergi umrah ni. Ibu-ibu, saya nak pergi umrah ni. Boleh tak saya minta sponsor? Diminta-minta, meminta-minta macam tu. Allah Ta'ala ingatkan. Sebab manusia yang bila minta-minta ni dia kata apa? Saya minta, saya tak curi. Orang bagi, saya minta aje. Di situ, dia kata, di situ sebenarnya rezeki halal. Tapi dalam hadis ni, riwayat Al-Imam Baihaqi, Nabi ingatkan. Siapa yang nak rezeki halal, jauhkan diri daripada meminta-minta. Jangan meminta-minta. Dan kata Nabi SAW, carilah rezeki halal itu wasa'yan ala ahli. Dengan cara kita berusaha menafkahi keluarga kita. Wa ta'attufan ala jarih. Dan kita nak banyak memberi kepada jiran tetangga kita. Maksudnya saya cari rezeki halal ni, saya nak bahagiakan keluarga saya nak bahagiakan jiran tetangga saya. Nabi kata kalau nak buat macam tu, jangan minta-minta. Jangan. Kerana apa? Orang yang bekerja cari rezeki halal, dia tak minta-minta, dia usaha. Sungguh-sungguh walaupun dia rasa berat, ba'athahu Allahu yaumal qiyamah. Allah akan bangkitkan dia di hari akhirat nanti, wa wajhahu, wajahnya sahaja kal qamari lailatul badr. Wajahnya itu bercahaya seperti mana bulan purnama. Dia akan bercahaya seperti mana bulan purnama. Ni nak tunjukkan keistimewaan dan keutamaan orang yang tidak meminta-minta. Di dalam mazhab Syafi'i, ibu-ibu, Al-Imam Syafi'i sendiri mengharamkan orang yang meminta-minta sedangkan dia berkemampuan untuk bekerja. Kalau dia ada kemampuan untuk bekerja tapi dia memilih untuk jalan meminta-minta, Al-Imam Syafi'i menyebutkan hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Jangan ambil mudah. Kita nampak macam halal kan? Saya tak curi duit dia. Saya hanya minta dan dia bagi, apa salahnya? Sedangkan kita ada kemampuan. Rezeki yang dapat tu dijatuhkan hukumnya adalah haram. Okay, sebab dalil ni, antaranya dalil ni. Okay? Haram. Sebab kita ada kemampuan. Pergi bekerja. Jangan meminta-minta. Kerana manusia ni bukan sekadar manusia. Orang mukmin ni dia sangat mulia. Dengan asbab kita meminta-minta, kita sedang menghina diri kita. Kalau orang tu tolak, orang tu, biar kita susah, tak apa. Biar saya susah, tak apa. Dengan susah saya tu adanya nilai kesabaran yang boleh menjadi pahala. Dan ada nilai pahala dari sudut usaha yang saya usahakan. Daripada saya meminta-minta. Okay?
Ni saya rasa tak bagi contoh lah, ibu-ibu pun pernah jumpa orang macam ni kan. Saya minta maaf sebut. Nak buka sekolah tahfiz. Ni mesti orang hantam saya depan ni. Nak buka sekolah tahfiz. Buatlah dengan perancangan yang betul. Tolonglah Nabi SAW, dia nak bangunkan Masjid Nabawi di kota Madinah. Macam mana Nabi bangunkan? Orang datang pada Nabi ni kata, oh ni tanah ni ya Rasulullah, kami nak wakafkan, ambillah tanah ni. Nabi kata tak, aku nak beli. Kenapa Nabi buat macam tu? Sebab Nabi nak jadikan dia sebagai satu perancangan supaya tak ada isu berbangkit pada masa akan datang. Tak ada isu berbangkit pada masa akan datang. Orang kata saya nak sedekah lah, saya nak wakaf lah. Tak, aku nak beli. Aku nak beli. Biar aku yang wakafkan sendiri. Supaya apa? Contoh ni kes ni selalu berlaku. Kes ni selalu berlaku. Mak ayah ni, dia mungkin pergi majlis ilmu, dia suka dengan seorang ustaz ni, ustaz tu pun duk kata saya nak buka sekolah pondok, sekolah pengajian ni. Mak ayah tu ada tanah ke ada rumah, dia kata ustaz, saya ada rumah ni, saya bagi ustaz lah. Ustaz run lah apa yang ustaz nak buat, majlis ilmu ke, masjid ke, rumah tahfiz ke, rumah anak yatim ke. Ustaz tu pun buat. Tapi tak ada black and white. Apa yang berlaku akan datang, tanah tu mesti anak-anak dia, pewaris-pewaris dia akan tuntut. Ni tanah bapak saya ni, hitam putih atas nama bapak saya ni dan diwariskan kepada saya. Kenapa ada rumah, ada sekolah tahfiz kat sini? Siapa yang buat ni? Atau kebenaran siapa? Oh ni cerita orang dulu. Orang dulu lah. Mana hitam putih ni? Benda ni sangat penting ibu. Sangat penting. Kalau nak buat dengan proper, betul-betul. Biar ikut panduan. Sebab itu sekolah tahfiz saya minta maaf sebut. Bukan sekolah tahfiz lah, macam-macam lah yang kita buat ni. Kadang-kadang tak ada hitam putih. Kadang-kadang kita buat tanpa kelulusan majlis. Bila majlis datang, dia nak robohkan, tak ada CF bangunan ni, kita pula tuduh majlis ni namanya orang Islam, tapi dia tak nak Islam berkembang. Please lah, jangan kita tuduh macam tu. Orang tu jalankan amanah dia. Itu perintah untuk dia. Kita yang patut sebelum mulakan apa-apa, buatlah dengan proper. Ada plan dia, dapat keizinan kebenaran majlis supaya tak timbul isu yang berbangkit. Benda ni kena buat. Dan bila kita nak buat satu sekolah, tolonglah fikir macam mana saya nak run sekolah ni. Mana dana yang saya nak dapat. Perlu ke saya bergantung kepada collection pemberian manusia ni? Sampai bila saya nak minta-minta? Kita pun makin lama makin tua. Orang pun tak selalu nak beri kepada kita. Jadi sentiasa fikir. Jangan. Kalau buat sungguh-sungguh. Ini memberikan keaiban kepada badan-badan agama ataupun pusat-pusat agama ni lah. Sebab fikir macam tu. Bila saya kalau sebut ni kadang saya geram juga sebab saya kadang tengok yang buat collection ni dia pakai kereta besar-besar. Itu kadang saya sebut. Saya kadang malu tau bila saya pergi masjid. Adalah orang-orang masjid tanya ni. Salah satu masjid saya pergi ni masjid orang-orang have ni. Adalah sekali dua saya kuliah. Dia tanya ustaz, apa pandangan ustaz? Ada penceramah ni, dia pakai kereta, Masya Allah dia kata macam tu. Besarnya kereta dia. Kami pun tak pakai kereta tu. Ni orang have kata, dia boleh pakai kereta tu. Tapi bila datang, minta sumbangan. Yang itu saya rasa, saya nak cakap apa? Saya tak boleh nak kata apa. Bagi saya memalukan lah. Bagi saya, kita sendiri yang semalu. Kan? Nabi SAW dulu, dia keluarkan harta dia untuk menyampaikan agama. Para sahabat Nabi SAW keluarkan harta dia untuk menyampaikan agama. Hari ini, kita jadikan menyampaikan agama tu sebagai harta kita. Betul ke cara kita? Orang dulu belanjakan harta dia untuk tinggikan agama Allah. Orang hari ini, dia sampaikan ilmu agama untuk dia kumpulkan harta dia. Betul ke cara kita? Betul ke cara kita? Benda tu, saya tak nak katalah ini bukan perbincangan. Orang yang menyampaikan ilmu ni hukumnya harus dapatkan harta. Saya tak kafirkan, betul Kalau ibu-ibu yang selalu ikuti kuliah tadabbur saya memang jumpa ayat-ayat tu, kita dah pernah bincang lah, detail lah, kita bawa pandangan-pandangan ulama. Memang ada yang membenarkan. Tetapi syarat dia ketat, sangat ketat. Syarat dia sangat ketat. Okay? Tak menafikan, boleh mengambil upah mengajar agama. Tapi hari ni kita tanya pada diri kita, tanya pada iman kita ni. Para sahabat Nabi SAW, bukan orang senang pun, ada sebahagian mereka, tapi gunakan harta yang mereka ada untuk tinggikan agama Allah, sampaikan agama Allah. Kita hari ni bagaimana?
Okey, itu antaralah yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Jangan sampai tahap kita meminta-minta. Sebab orang mukmin ni dia ada maruah dia. Jangan rendahkan maruah kita dengan sifat meminta-minta. Okey. Di dalam hadis yang lain pula, Nabi SAW ingatkan lagi. Nabi kata apa? Dan satu hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi kata apa? Li an ya'khudha ahadukum ahbulahu thumma ya'til habal. Sesungguhnya jika seseorang daripada kamu yang ambil tali, dia bawa tali dia, tali, habal, dia bawa tali. Fayati bihuzmatin min hataba ala zahri. Lalu dia pun pergi naik ke atas gunung, panjat gunung untuk dia cari kayu api. Okey, dia bawa kayu api. Dan diikat kayu api tu dekat belakang badan dia. Ala zahri, diikat kat belakang badan dia. Fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhah. Dia bawa kayu api kat belakang dia, fayubi'aha, lalu dia pergi jual kayu api tu. Maksudnya apa? Dia usaha sendiri. Daripada rumah dia bawa tali, pergi naik gunung, rentas macam-macam halangan. Ambil kayu api dekat sana, pikul dekat belakang badan, sakit-sakit, dia pun balik. Lah balik, dia pergi jual pula, dapat hasil. Okey. Kata Nabi SAW, fayakuffallahu biha wajhah. Allah Ta'ala akan jaga wajah dia. Maksudnya apa? Allah akan jaga kehormatan dia. Allah Ta'ala akan muliakan maruah dia. Khairul lahu min an yas'alan nas. Lebih baik daripada manusia yang meminta-minta. A'tauhu au mana'uh. Sama ada waktu dia minta tu manusia beri, atau waktu dia minta tu manusia tak nak beri. Orang yang pergi kerja keras yang kita nampak teruk ni kan, bawa tali, naik motor buruk, masuk hutan, ambil petai, panjat pokok, baju pun lusuh-lusuh dah, badan pun berbau-bau dah. Kita nampak ya Allah teruknya dia ni. Kita ni hidup senang sebab kita duk minta-minta ke orang kan, collect ni. Kita rasa kita ni. Allah, Nabi kata apa? Allah jaga maruah dia ni, muliakan dia ni lebih daripada orang yang meminta-minta. Okay? Lebih daripada orang yang minta-minta. Walaupun orang minta tu kata, saya minta saya tak rompak, dia bagi. Okay? Itu sentiasa kita kena ingat-ingatkan diri kita. Jadi ini menunjukkan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai orang yang berusaha mengumpulkan harta yang halal itu dengan kedua-dua tangan dia. Dan dia beringat juga, bila dia dapat harta, dia berikan kepada orang lain. Okay? Jadi jangan, di sini agama ni balance kan. Dia anjurkan kita untuk sentiasa banyakkan memberi, dalam masa sama diberikan ancaman, jangan meminta-minta kalau kamu sihat. Maksudnya kamu tak berhajat benda tu, kamu pergi kerja. Ada orang yang lebih berhajat, yang lebih utama untuk dapat bantuan-bantuan daripada orang yang diberikan rezeki melimpah. Okey. Baik. Ustaz, kalau macam orang datang meminta-minta kita derma tu, kita rasa macam bersalah nak bagi ke tak? Okey. Baik. Satu lagi kan Ustaz, kadang-kadang saya perhatikan ada yang macam budak tahfiz lah kan, kita pakai jubah apa semua, duduk depan dia ada tabung. Diri lama kat situ mengharapkan orang bagi kan. Kadang kesian kok, kadang-kadang orang tua. Oh, ada. Saya tak pastilah ibu-ibu, tapi kalau saya tanya pada ibu-ibu setuju tak dengan kita buat pakaian macam tu, kita dengan kopiahnya, jubahnya kan, orang budak pelajar ke, kadang orang-orang tua ke, kita setuju tak diperlihatkan dengan watak macam tu minta sumbangan? Apa perasaan kita? Kita rasa macam ya Allah malu. Apatah lagi kalau kita tengok, kalau itu anak saya, itu orang tua saya, kan kita rasa macam, kenapa ada orang yang suka ambil kesempatan macam tu? Sebenarnya dia bukan mencontengkan wajah dia. Orang yang jadi mastermind tu dia tak duduk depan pun. Tapi dia sebenarnya mencontengkan maruah agama ni sebenarnya. Agama kita dia diperlihatkan sebagai lekeh. Patutnya tak ada. Kita adalah agama yang suka memberi. Suka memberi. Bukan suka meminta-minta. Memberi tu. Jadi orang nampak izzah, kemuliaan pada agama tu. Yang itu yang Nabi nak. Teruja kita sentiasa, agama ni bagus. Sentiasa nak memberi. Excited dia nak memberi. Tapi tak, itulah. Saya nak cerita pun. Okey, yang pertama tadi tu macam mana kalau orang minta dari satu sudut kita berilah, kalau dia minta tu kita berilah. Itu satu ujian untuk kita lah, jadi kita beri. Tapi dalam masa yang sama juga
Kalau saya lah, saya sentiasa akan cakap dengan adik-adik ni lah. Bagi tahu pada adik-adik ni, kalau pusat tahfiz ni ambil kesempatan. Sebab selalunya saya jumpa pelajar-pelajar ni, saya tanya, sekolahnya berapa jam? Awak sekolah ni berapa jam? Kalau awak sekolah tahfiz, berapa juzuk awak dah hafal? Berapa juzuk awak dah hafal? Yang awak pergi keluar ni kan, mak ayah awak hantar awak kat sini untuk belajar kan? Yang awak pergi keluar ni kenapa? Kalau dia tak mampu jawab, saya selalu pesan, kalau awak boleh berhenti, berhentilah. Jangan buat benda ni. Ini masa depan awak. Berhentilah. Ini bukan sebab ini jihad saya, tak. Ini awak pergi menebalkan poket mudir awak. Bukan untuk masa depan awak. Awak tak berhafal, awak tak jadi manfaat pada orang tua awak, tak. Yang duduk, yang kalau betul mudir dia nak, mudir tu pergi turun. Pergi minta sumbangan. Barulah mudir tu tahu. Ini tidak, mudir kononnya menghafal Quran banyak. Tapi macam mana kita nak run kita punya sekolah ni? Kita minta lah pelajar-pelajar ni guna. Habis pelajar-pelajar ni macam mana pula masa depan dia? Macam mana pengajian dia? Benda ni selalu kita kena ingat bersama. Jadi kalau ibu-ibu yang hantar anak-anak ke sekolah tahfiz, begitu jugalah. Begitu juga. Antara perkara-perkara yang kita perlu lakukan. Ataupun kita ada NGO kan. Kadang-kadang kita buat collection, kita harapkan ada sumbangan-sumbangan daripada kita punya pelajar-pelajar kita. Saya selalu tengok di Gubernur Iman pun ada buat juga. Tapi kalaulah ada rezeki, ada kesempatan, kita cuba create satu perkara yang kita boleh run supaya dia jadi pendapatan kepada kita, supaya kita jadi pusat yang memberi pula. Bukan sekadar platform untuk kita kumpulkan duit dan kita sebarkan. Itu satu perkara. Tapi kita pula jadi platform yang kita run satu bisnes atau buat satu benda, kita sampaikan kepada orang lain pula. Biar kita jadi manfaat kepada orang lain. Sebab satu tahap kita dah buat dah, kita jadi platform orang berinfak. Dan kita agih-agihkan di jalan yang kita rasa okey. Yang kedua sekarang, macam mana kita nak memberilah, nak beri manfaat. Kita naik satu lagi level. Yang itu penting. Okey, ini perkara yang kita sama-sama kena fikirkan. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya bagi tahu Kak Mira awal, tak ada soalan je Kak Mira. Tolong tak ada soalan. Tak ada soalan, okey? Last sekali, 4 minit yang terakhir ni, kita tengok hadis yang kelima. Hadis yang kelima ni saya baca terjemah saja, iaitu hadis daripada Nabi SAW, iaitu baginda kata apa? Akan didatangkan anak Adam pada hari kiamat nanti dengan keadaannya seperti anak kambing. Maksudnya lemah lah. Bukanlah secara zahiri macam anak kambing, tapi dari sudut kekuatan dia lemah, kecil lagi. Lalu dihadapkan di hadapan Allah dan Allah Ta'ala berfirman kepadanya. Allah kata apa? Aku telah berikan kepada kamu kesihatan dan kehidupan. Dan aku juga telah memberikan kepada kamu adanya kuasa. Kamu ada harta pula. Dulu ada hamba lah, sekarang tak ada. Kamu hidup, kamu sihat, kamu ada harta. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Dan aku juga mengurniakan kepada kamu pelbagai lagi nikmat-nikmat yang lain. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat berkeluarga, macam-macam nikmat. Lalu Allah akan tanya, apa yang kamu buat dengan nikmat tu? Benda ni sentiasa kena ada dalam fikiran kita. Allah akan persoalkan, apa yang kamu buat dengan nikmat tersebut? Okay. Macam mana kita nak tahu Ustaz, Ustaz yang kutip dia infak tu, benda tu paling susah. Melainkan Ustaz tu buat audit. Pusat tahfiz tu buat audit. Sebab itu sumbangan yang isu orang dengan NGO ni, dia buat audit ke tidak? Kita tak sangka buruk, tapi kita sentiasa letakkan. Selagi mana dia tak audit, selagi tu kita tak tahu. Dia ambil kepentingan. Contohlah, dia kata, kita sekarang kan boleh 30% daripada sumbangan, kita boleh jadikan sebagai, duit kita, urus. Sebagai pengurusan kita lah, kita boleh ambil 30% daripada sumbangan orang ramai ni untuk pengurusan kita punya pekerja ke bil api air ke apa saja. Ni Bank Negara bagikan 30% ni. Saya tak tahu sejauh mana, tapi itu yang dimaklumkan pada saya. Kalau bayangkan dia letakkan, contohnya dia letakkan daripada 30% tu, saya ambil gaji bulanan 10,000 contohlah. Ada yang orang buat macam tu benda tu atas kertas memang lulus lah, tak ada masalah sebab dia masih lagi dalam 30% tu. Kalau collection dia sampai 1 juta, bagaimana? Saya ambil gaji 10,000, itu gaji mudir, contohlah. Gaji founder, yang lain dia letak je. Still tak disebut sebagai satu kesalahan dari sudut undang-undang.
Tapi di situlah bila ada audit, orang tahu. Dan kita yang menyumbang pun kita tahu, duit ni untuk kepentingan peribadi dia ke ataupun untuk kemaslahatan umum ni. Jadi benda tu paling penting. Mesti kena audit. Ustaz nak jujur kan, kita selalu macam tu kan. Nak cari ustaz jujur macam itu, kita terlalu umum lah untuk kita katakan. Sebab manusia ni sama je, manusia ni. Nampak duit berbeza lah. Nampak duit ustaz ke tak ustaz ke, semua boleh berubah. Okay, sebab itu sentiasa ingatkan, kalau betul collectionnya betul, buatlah audit. Audit lah. Buktikan audit kita tu supaya orang yakin duit tu saya tak ada ambil keuntungan. Tapi tengoklah mana ada NGO yang boleh buat. Mana dia berani buat kan? Tak berani dia nak buat. Takut dia nak buat. Sebab itu memecahkan tembelang masing-masing lah. Okey, kemudian Allah Ta'ala akan tanya nanti. Allah tanya ni maksudnya Allah akan audit semua nikmat yang kamu dapat, apa yang kamu lakukan dengan nikmat tersebut. Lalu kata Nabi, manusia akan kata, wahai Tuhanku, aku telah kumpulkan hartaku dan aku telah kembangkan hartaku. Dan aku telah tinggalkannya ketika aku mati dalam jumlah yang banyak. Aku tinggalkan hartaku masa mati ni banyak sangat. Lalu kembalikanlah aku ke dunia ni supaya aku boleh dapat membawa kesemuanya daripada sebelumnya. Maksudnya apa? Aku masa mati tu hartaku banyak aku tinggalkan. Tapi boleh tak ya Allah kembalikan aku dekat dunia. Farji'na. Balikkan aku dekat dunia, aku nak ambil harta tu, aku nak bawa ke sini. Boleh tak ya Allah? Ini Nabi sebut Maka Allah Ta'ala berfirman, tunjukkanlah kepadaku apa yang engkau persembahkan. Tunjukkan amal-amal yang pernah kau buat dulu lah. Dan hamba ni berkata, wahai Tuhanku, aku telah kumpulkan dan kembangkan harta dan aku telah tinggalkan ketika aku mati dalam jumlah yang banyak. Kembalikanlah aku ke dunia supaya aku dapat menginfakkan kesemuanya di jalanmu. Ternyata dia ialah seorang hamba yang tidak melakukan kebaikan, lalu dia dibawa ke neraka. Maksudnya apa? Allah tanya dia, dapat nikmat buat apa? Dia kata, aku dapat nikmat, aku kumpul harta, lalu aku mati dah. Sekarang tolonglah bawa aku balik ke dunia, aku nak berinfak. Allah tanya lagi, tunjuk dulu amal yang kamu buat. Betul ke dulu kamu berinfak dengan seluruh harta kamu? Tengok-tengok tak ada amal. Tak ada amal. Itu membuktikan dia tak buat apa-apa pun. Dia tak buat apa-apa. Bukan jenis orang yang beramal, bukan orang yang berinfak. Itu hanyalah janji dia sahaja. Jadi sebab itu Allah Ta'ala kata ambil dia ni dan bawalah ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Ini adalah perkara-perkara yang pasti berlaku. Inilah namanya ilmul yakin. Ilmu yang kita yakini akan kita tempuhi di hari kebangkitan nanti. Okey? Arwah ayah Ana terus letak jawatan dari menjadi seorang ustaz bila dia dengar tak boleh ambil gaji bila ajar agama. Tukar pada gaji. Alhamdulillah. Sebenarnya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para nabi, para ulama silam semuanya ada kerja. Semua ada kerja. Masing-masing ada kerja. Ada tukang jam. Sebab itu kita dengar ulama namanya Az-Zahabi, dia kerja sebagai tukang emas. Ada ulama yang disebut sebagai Al-Haddad, ni tukang besi. Ada tukang kasut, tukang jam, macam-macam pekerjaan. Para nabi pun macam-macam pekerjaan. Kalau nabi yang buat kerja agama ni pun bekerja, sedangkan Allah boleh beri je kekayaan. Kenapa mereka bekerja, kenapa kita tidak? Saya tak nak kata ustaz-ustaz je, semua orang lah. Semua je, sama je kita. Sama-samalah kita usaha dan kita lihatlah sejauh mana amal-amal kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, saya berhenti dekat sini. Terima kasih pada semua. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca doa terus. Nanti Kak Mira buat je iklan Boleh, Ustaz, sila. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lupa nak bagi tahu yang berkaitan ustaz-ustaz tu, tadi ada takut tersalah faham juga kan. Tak apalah, next time lah sampaikan. Sebab isu mengambil upah ni dia ada dua pandangan lah. Ni maklum lah, kalau belajar agama dia tahulah. Kemudian ada beza, penganjur dah berniat nak beri berbanding kita meminta jumlah. Saya nak ceramah ni, yang ni bayaran dia.
beza. Itu meminta lah. Tapi kalau kita datang dijemput, diberikan sebagai satu hibah, itu lain isu dia. Kemudian pula satu lagi topik berkaitan tentang apa tadi saya sebut, lupa dah. Nak mengelakkan isu ni timbul, menjaga kepada maruah agama dan maruah pendakwah ni, sebenarnya ni ulama letakkan, sebenarnya ia menjadi tanggungjawab kepada pemerintah. Pemerintah lah yang bertanggungjawab sebenarnya nak elakkan daripada perkara ni timbul. Maka pemerintah yang kena berikan pembiayaan kepada pendakwah. Cara macam mana, pendakwah yang bagaimana, itu atas inilah pemerintah. Kita ada Jabatan Agama kan, buatlah macam mana kaedah pun supaya hilangkan macam orang akan lihat sebagai meminta-minta daripada kalangan pendakwah. Sebab semua orang perlukan kehidupan, ada perbelanjaan. Benda ni tak sempat tadi nak sentuh, tapi itulah perbincangan yang disebut oleh para ulama lah berkaitan tentang upah mengajar agama ni, macam-macam.